Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, alhamdulillah kita teruskan pengajian kita di dalam tafsirul Quran. Tafsirul Quran surah Yunus, suratu Yunus, juzuk yang ke-11. Juzuk yang ke-11, surah yang ke-10. Sambungan kita bermula ayat yang ke-34. Bermula ayat 34. Jadi insya-Allah hari ini kita teruskan dengan pembongkaran terhadap penyelewengan yang dibuat oleh puak-puak kafir terhadap Islam, dan juga cabaran Allah Ta'ala suruh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam cabar puak-puak sastrawan Arab, wak mari kitab yang sama seperti aku juga, kalau dapat. Kita baca beberapa ayat bermula 34. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Qul hal min syurakaikum man yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. Allahu Akbar. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam uslub al-hiwar ataupun gaya pertanyaan untuk mengisbatkan keesaan Allah Azza wa Jalla. Kita tanya, biar dia orang jawab. Sudah dijawab, kita buat kesimpulan. Itu lebih kuat dari sudut perbincangan. Qul hal min syurakaikum man yabda'ul khalqa thumma yu'iduh. Bertanyalah kepada mereka tu buat kafir itulah. Buat kafir Mekah masa tu. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah di antara makhluk-makhluk yang kamu sekutukan dengan Tuhan itu siapa yang mula menciptakan sesuatu kejadian, kemudian ia mengembalikan adanya semula pada hari kiamat? Pergi. Soalan yang pertama ini. Soalan yang pertama, Allah ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya pergi tanya puak kafir. Di mana kalau kita lihat sebelum daripada ayat ini sudah ada pertanyaannya. Sudah ada pertanyaan siapa yang menjadikan langit dengan bumi. Pertanyaan-pertanyaan yang tentang man khalaqas samawati wal ard. Fasayaquluna Allah.
Mereka akan jawab Allah, kan? Dalam ayat lain pula Allah suruh tanya, wala in sa'altum man khalaqas samawati wal arda la yaqulun Allah. Mereka tetap akan kata Allah. Ini yang telah kita bincang dalam siri yang lepas, iaitulah dalam istilah dari sudut istiqra', kajian tadabbur yang dibuat oleh para ulama terhadap Al-Quran, maka didapatinya ayat ini disebut dengan nama ayat Tauhid Ar-Rububiyah. Iqrar ketuanan Allah Azza wa Jalla, siapa yang menciptakan. Dia tak kata buat kapir ni, dia kapir pun ada juga otak dia. Dia tak kata berhala dia buat, sebab berhala tu dia yang buat. Takkan berhala nak buat langit dengan bumi, kan? Dari sudut akalnya begitu. Maka Allah tanya lagi di sini, hakul hal min syurakaikum ma yabda'ul khalq, adakah sekutu kamu yang kamu sekutukan dengan Allah Ta'ala itu? Berhala ke apa benda yang kamu sekutukan itu? Mereka yang memulakan penciptaan suatu kejadian, kemudian di akhirat esok dia boleh balik kembalikan semula hidup balik manusia. Mampukah kamu? Apa dia jawab? Qulillahu yabda'ul khalqa summa yu'iduh. Katakanlah. Dalam ayat ini Allah suruh Nabi jawab. Katakanlah, Allah jua yang mula menciptakan sekalian makhluk. Kemudian Allah mengembalikan adanya semula untuk menerima balasan. Siapa dia? Allah. Fa'anna tu'fakun. Oleh itu mengapa kamu rela dipalingkan dengan menyembah yang lain? Maknanya dalam ayat ini Allah ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia panggil soalan mengasap. Soalan yang lepas kita dah bincang tentang mereka dah ikrar, mengaku bahawa yang menciptakan langit dan bumi ini Allah. Kemudian tanya pula di sini, siapa pula yang boleh memberi hidayah petunjuk, kan? Siapa yang boleh memberi penciptaan semula, siapa-siapa? Tentulah mereka. Dengan jawapan yang pertama kita boleh ikrarkan mereka bahawa Allah yang mengembalikan, Allah yang mampu. Fa anna tu'fakun. Bagaimana kamu boleh lari, boleh berpaling, boleh meninggalkan hujah-hujah yang telah kamu terima, yang kamu sendiri sudah mengakuinya, tiba-tiba dalam amalan, dalam perbuatan kamu tak ikut. Ini kita takut sekarang. Sekarang ni kalau kita tanya siapa-siapa, semua tahu belaka. Hak ni halal, hak ni haram. Hak ni baik, hak ni buruk, kan? Tapi dalam pelaksanaan tidak sama dengan apa yang kita kata, yang kita ucapkan. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Dalam pelaksanaan tak sama dengan apa yang kita kata. Dalam perbuatan tak sama dengan apa yang kita ucapkan. Maka perbuatan ini perlu dimuhasabah, dimuhasabah, dikaji balik. Kalau tidak, kita akan dicela oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah Ta'ala mencela puak-puak kafir yang berteori tapi tidak mengikut apa yang diteorikan itu. Tengok ayat yang seterusnya, ayat 35. Qul hal min syurakaikum man yahdi ilal haqq. Qulillahu yahdi lil haqq. Ini soalan yang kedua. Soalan yang pertama tadi, qul hal min syurakaikum. Yang ni, bertanyalah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah di antara makhluk-makhluk yang kamu sekutukan dengan Tuhan itu sesiapa yang dapat memberi petunjuk kepada kebenaran? Adakah di kalangan berhala ke di kalangan pujaan kamu itu boleh bagi hidayah, petunjuk? Dalam bab hidayah kita telah bincang dalam siri lepas, hidayah itu terbagi kepada dua, kan? Hidayatul irsyad itu dibuat oleh semua para pendakwah. Adapun hidayatul taufiq itu adalah di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Siapa boleh bagi?
Maka di sini sekali lagi Allah suruh Nabi jawab. Qulillahu yahdi lil haqq. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada puak-puak musyrikin bahawa Allah jualah yang mampu, yang boleh memberi petunjuk hidayah kepada siapa? Kepada kebenaran. Orang lain tak usah duduk cakap, buat saja boleh, tapi nak tunjuk kepada kebenaran tidak mampu kita. Allahu Akbar. Qulillahu yahdi lil haqq. Allah Ta'ala saja yang mampu tunjuk manusia kebenaran. Di sini kita telah ikrarkan bahawa, putuskan bahawa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa memberi hidayah taufik kepada orang. Kalau nak kira lah, orang yang paling rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka lah patutnya orang yang menerima hidayah yang terawal dengan ajakan, dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas zaman Nabi pula zaman sahabat, patut anak-anak sahabat yang paling alim. Tabi'in, zaman kita hari ni anak-anak tuan guru lah patutnya yang paling alim. Anak-anak ustaz, pak imam, pak lebay, pak haji, orang yang paling warak kan. Tapi kita kata tidak menurun. Kata di orang-orang muda kata iman tidak boleh diwarisi kan. Maka iman itu mesti dihayati, bukan sekadar diwarisi. Ada warisannya. Kalau orang beranak atau orang Islam, sekurang-kurangnya dia sudah jadi Islam, tapi penghayatan itu bagaimana? Allahu Akbar. Dalam ayat ini, afaman yahdi ilal haqqi ahaqqu an yuttaba'a amman la yahdi illa an yuhda. Kalau sudah demikian, maka adakah yang dapat memberi petunjuk hidayah kepada kebenaran itu lebih berhak diturut, ataupun yang tidak dapat memberi sebarang petunjuk melainkan sesudah ia diberi petunjuk hidayah? Sudah tentulah kita kata Allah Ta'ala itulah yang patut diikuti kan. Maka apakah alasan kamu? Maka apakah alasan sikap kamu itu? Apa sikap kamu? Tengok nota di bawah, dia kata apa? Yakni sikap memuja-muja dan mentaati makhluk-makhluk yang tidak dapat memberi sebarang pimpinan kepada jalan kebahagiaan. Mau diikut apa? Bahkan berhala yang kamu buat tu, kamu yang gosok dia, kamu yang mandikan dia, kamu yang buang debu-debu daripada dia, tiba-tiba dia jadi Tuhan. Pelik kan? Fama lakum kaifa tahkumun. Allahu Akbar. Bagaimana kamu sanggup mengambil keputusan dengan perkara yang salah, yang tidak dapat diterima oleh akal? Macam mana kita nak terima? Akal tak boleh terima. Kita mikir dengan otak kita, kita tahu akal kita tak boleh terima. Apa yang tak boleh diterimanya? Tak boleh terima tentang apa yang dikatakan itu. Dia sendiri pun tak boleh terima, tak boleh nak memikir tentang perkara itu. Dalam hadis yang diriwayat oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia keluar oleh Imam Muslim, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam, doa iftitah dia, Nabi baca wajjahtu wajhi lillazi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin kan. Kemudian inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Maka Nabi kita doa, Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa a'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'a innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Maksudnya setelah kita puji Allah, kemudian kita minta keampunan dan kita minta supaya Allah Ta'ala hidayahkan kita, beri petunjuk kepada kita, pimpin kita kepada akhlak yang mulia. Kerana tak ada siapa, tak ada kuasa yang boleh mengubah akhlak kita ni kecuali Allah. Wasrif anni sayyi'aha
La yasrifu anni sayya illa anta. Ya Allah, jauhkanlah akhlak yang buruk, perangai tak baik, orang panggil perangai tak juruh daripada kami. Tidak ada kuasa yang boleh memalingkannya lain daripada kuasa Engkau ya Rabbi. Jadi bacaan ini sangat menarik para jemaah sekalian. Kita baca doa iftitah. Kalau tak mau iftitah pun ambil doa ni setakat ni. Ihdini li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, hidayahkan kami kepada akhlak yang baik. Baca. Kalau kita tak ingat, tuan-tuan boleh ambil bacaan ini dalam kitab kita Perisai Muslim. Dalam Perisai Muslim sudah ada bacaan yang tersebut. Kita kata Alhamdulillah. Allahu Akbar. Baiklah. Ayat yang ke-36, Allah peringatkan kepada kita fenomena kehidupan dunia. Fenomena kehidupan dunia ini cara dia. Cara kita berfikir di atas dunia ni bagaimana. وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا. Dan kebanyakan mereka, puak-puak kafir, puak-puak kerah kepala, tak mau ikut kebenaran itu, tidak menurut melainkan suatu sangkaan sahaja. Dia tak main sangkaan ya. Mujarrad zan. Dia sangka Tuhan ni boleh bagi, dia sangka tu sangka ni. Sebab tu kita dalam bab agama ni, para pelajar, para jemaah sekalian, tulislah satu kaedah yang besar di dalam kita beragama. Tak boleh bersangka-sangka, saya sangka, saya rasa ini baik, saya lah. Nak jadi baik ke? Nak jadi betul ke? Nak jadi benar ke? Kita kena kembali kepada sumber asal yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia sumber kita? Tidak lain, tak bukan, iaitulah kita kembali kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah ditafsir, yang telah dihuraikan oleh para ulama yang mu'tabar. Mana kalau ada dalam ni, ini huraian dia. Kalau setakat cerita-cerita rekaan orang kata, itu dia panggil mengikut sangkaan. Mengikut sangkaan. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Padahal sesungguhnya sangkaan itu tidak dapat memenuhi kehendak menentukan sesuatu dari kebenaran i'tiqad. Tak boleh nak kesan. Kita kata hak ni kau benar, kita kata wallahu alam, tidak diketahui. Macam mana kita nak tahu? Semua itu sangkaan-sangkaan. Orang kata kan. Oh, yang mujarab tiriak. Oh, duk main mujarab. Mujarab tu macam mana? Bagaimana kita nak tahu mujarab? Semua Tok Bomo kata mujarab belaka. Hak dia. Jadi tak boleh nak kata. Innallaha alimun bima yaf'alun. Sesungguhnya Allah amat mengetahui akan apa yang mereka lakukan. Allah Ta'ala maha mengetahui. Maka para pelajar sekalian, dalam tiga ayat yang kita baca ini, sepatutnya bahawa setiap orang Muslim itu meletakkan agenda besar dalam hidup dia ini untuk tazkiyatun nafsi, membersihkan diri dia. Bagaimana cara? Bittiba'il haq, dengan mengikuti ajaran yang benar daripada Allah Azza wa Jalla. Dan sudah tentu kita nak tahu benar tak benar itu, iaitulah melalui hidayah petunjuk yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah sebut di sini, wa ma yattabi aktsaruhum illa dhanna. Ramai di kalangan manusia ini sangkaan saja. Kalau kita nak banding orang yang benar dengan orang tak benar, daripada zaman Tok Adam lagi sampai Nuh, sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ramai kumpulan yang sesak daripada yang betul. Maka untuk kita jaga landasan kita, hendaklah kita sentiasa berhati-hati supaya kita tidak terkeluar daripada landasan yang benar ini. Allahu Akbar. Baik, dalam ayat ini kita telah baca 3 kali qul. Apakah faedah Allah Ta'ala sebut cara istifham, soal jawab, tanya jawab, kan? Sebabnya kadang-kadang ucapan itu jelas, ada kalanya perlu kepada perhatian.
Maka ditanya, qul, kata, siapa yang mencipta langit dengan bumi? Nak suruh pendengar itu lebih terbuka minda dia untuk mendengar jawapan. Itu dipanggil uslub. Macam kita jugalah. Bila kita nak ajar anak-anak kita masuk dalam kelas sekolah universiti, kita akan tanya, kamu tahu dah cerita ni? Kamu dah faham? Apa tu cikgu? Kita baru kita biar orang buka minda nak dengar, baru kita jawab. Itu dia panggil kaedah uslub al-hiwar. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah, Allahu Akbar, Allah Ta'ala ni Maha Kaya. Diajar kepada kita tentang bagaimana kita nak kuatkan hujah supaya orang lebih dengar. Jadi Alhamdulillah, dalam ayat-ayat yang kita baca ini, Allah Ta'ala telah sebut 3 hujah, kan, menjadi dalil kepada wujudnya Allah Ta'ala. Yang pertama, annahu ar-raziqul mujid, Allah Ta'ala yang beri rezeki, yang mengadakan. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala yang menciptakan manusia, langit dengan bumi dan segala isi kandungannya. Yang ketiga, Allah Ta'ala saja yang berkuasa memberi hidayah, petunjuk. Maknanya kalau kita kata kita ni mampu, buatlah kalau mampu. Dan mana kita nak mampu, tak mampu pun kita. Jadi kita, macam mana kita nak buat? Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Baiklah, kita berpindah kepada cerita yang kedua, iaitulah tentang Allah Ta'ala ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mencabar puak-puak fusaha bulaghaul Arab untuk menunjukkan kepada Quran itu boleh dibuat, boleh dicabar. Silakan. Tengok ayat 37. Wa ma kana hadzal Qur'anu an yuftara min dunillah ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. Dan bukanlah Quran itu suatu yang boleh diada-adakan oleh orang yang lain daripada Allah Azza wa Jalla. Tak mungkin. Ini ayat Quran dicabar. Tak mungkin manusia boleh tiru Al-Quran. Tuan-tuan tanda, dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut 5 sifat Al-Quran. 5 sifat Al-Quran. Tak ada siapa boleh challenge. Tak ada siapa boleh cabar, boleh tunjuk ke kepala nak lawan Quran. Apa dia 5 itu? Tidak ada. Yang pertama sekali Allah sebut wa ma kana hadzal Qur'anu an yuftara min dunillah. Itu yang pertama. Bukanlah Al-Quran ini suatu yang boleh diada-adakan oleh orang yang lain daripada Allah Azza wa Jalla. Tak mungkin ada orang boleh reka. Bila Allah cabar gini, tak sedut buat besar lah. Tak mungkin. Tuhan kata dah tak mungkin. Baik. Yang kedua, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Itu yang kedua tanda. Tetapi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Kerja fungsi Al-Quran ini muhaiminan, menjadi pengawal, pengawas kepada kitab-kitab yang terdahulu. Mana kalau orang dahulu, orang ahli kitab dakwa kitab dia gini-gini, kita kata buka mari, kita nak tengok. Kita nak tengok. Maka dalam kitab ini tasdiqal ladzi baina yadayhi, di antaranya dia telah membenarkan cerita-cerita yang terdahulu dan juga khabar kepada cerita yang akan datang dengan mukjizat Allah Ta'ala bagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran, Nabi sebut alif lam mim Allah Ta'ala sebut dalam Quran alif lam mim ghulibatir rum. Rom akan menang. Berlaku sungguh. Kan? Kemudian laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqqi la tadkhulunal masjidil haram. Jadi ayat ni belum buka Mekah, sudah turun. Kemudian selepas pada itu setahun, Mekah diambil ataupun 2 tahun. Islam ini akan menguasai dunia. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi. Surah An-Nur ayat 55 kan.
Itu dipanggil tasdiqal ladzi baina yadayhi. Yang ketiga, tanda wa tafsilal kitabil la raiba fi, wa tafsilal kitab. Dan yang ketiga, untuk menjelaskan satu persatu hukum-hukum syarak yang diwajibkan ke atas kamu. Tafsil al-kitab maknanya Quran ni kerja dia yufassilu, menjelaskan hukum hakam, apa yang diperlukan oleh manusia, yang ni halal, yang ni haram. Tak banyak cerita dalam Quran Tuhan sebut hak ni halal, ni haram. Lepas tu macam mana perincian? Allah sebut wajib solat, tapi perincian solat tak ada. Maka itulah peranan sunnah menafsirkan Al-Quran atau menjelaskan Al-Quran. Tetapi Al-Quran itu sendiri kitab tafsil. Berapa dah kita? Sifat yang ketiga. Yang keempat, la raiba fi. Tidak ada sebarang syak pada Al-Quran itu tentang datangnya daripada Allah Azza wa Jalla. Iaitu yang keempat, la raiba fi. Tidak ada syak ragu. Tidak ada fakta yang bercanggah. Saya dan anda dah cerita beberapa kali, seorang pengkaji daripada Kanada, nama dia Gary Miller, kan? Tuan-tuan tengok dalam Gary Miller bagaimana dia masuk Islam, hasil daripada dia diberi arahan supaya mengkaji apa fakta-fakta yang bercanggah dalam Quran. Bila dia kaji tak jumpa, nak kata apa? Tak berjumpa. Bila tak jumpa, habislah dia, tak boleh nak cabar, kan? Sifat yang kelima, mir rabbil alamin. Al-Quran itu datangnya dari Tuhan yang menjadikan dan mentadbirkan sekalian alam. Jadi 5 sifat Al-Quran. Tanda tuan-tuan, yang pertama, tak ada siapa boleh reka. Yang kedua, membenarkan apa-apa usul cerita-cerita yang telah lepas dan juga khabar-khabar yang akan datang. Yang ketiga, menjelaskan hukum hakam. Yang keempat, tidak ada syak pada maklumat fakta dalam Quran. Yang kelima, Quran itu datang daripada sisi Allah Azza wa Jalla, bukan daripada ciptaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Ta'ala cabar sekali lagi. Tengok ayat 38. Am yaquluna iftarah. Am yaquluna iftarah. Qul fa'tu bi suratin min mithlih وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Allahu Akbar. Orang-orang kafir tidak mengakui hakikat yang demikian itu. Nak cabar juga, silakan. Bahkan mereka mengatakan dialah, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengadakan Al-Quran menurut rekaannya. Masih tak puas hati buat kafir ni deh. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia panggil ayat cabar. At-tahaddi. Bahasa Arab kata. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau demikian, datangkanlah satu surah yang sebanding dengan Al-Quran itu dan panggillah siapa saja yang kamu dapat memanggilnya. Kumpulkan bulagha fusahaul Arab, kumpul mari, cabar Al-Quran yang aku bawa ini. Kamu pun tahu aku tak menulis, tak membaca Al-Ummi, tapi kamu yang pandai-pandai, yang pakar-pakar bahasa ni, mari sini. Masya Allah, panggil semua yang lain dari Allah untuk membantu kamu jika betul kamu orang-orang yang benar. Masya Allah, tabarakallah. Tengok dalam nota kata apa. Nota 322, Al-Quranul Karim yang mengandungi ilmu pengetahuan yang tinggi, undang-undang syarak yang adil, adab peraturan masyarakat yang rapi, dan berita-berita gaib mengenai perkara-perkara yang telah lalu dan yang akan datang. Itu sifat Al-Quran. Sudah tentu tidak ada sesiapa pun yang dapat membuatnya, merekanya, selain daripada Allah Azza wa Jalla yang maha mengetahui. Dengan ini jelaslah bahawa golongan kafir
yang mengatakan Al-Quran itu dikarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan saja tidak patut, bahkan juga tidak dapat diterima oleh akal yang siuman. Orang tak siuman je yang boleh terima perkara yang tersebut. Allahu Akbar. Baik para jemaah sekalian, ini dia panggil marahil at-tahaddi. Peringkat cabaran ni ada berapa peringkat? Inilah ayat ini, dalam ayat pertama Allah Ta'ala sebut ma zukira fi hadhil ayah. Kan? Qul la in ijtama'atil ins wal jin. Itu dia panggil peringkat dalam surah Al-Isra. Qul la in ijtama'atil ins wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi. Cabaran yang pertama, buat mari serupa Quran juga. 6,000 ayat lebih, lagi tak mampu. Surah Al-Isra ayat 88. Peringkat yang kedua, at-tanazul. Kita turun sikit. Iaitulah peringkat berapa? Buat mari 10 surah. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam di awal surah Hud, am yaqulu naftara qul fa'tu bi 10 suwarin mislihi. Buat mari 10 surah. Tadi satu Quran. Yang ni 10 surah. Kita turun sikit, down sikit dia punya cabaran, kan? Kalau lagi cabar, lagi kuat, lagi memang lagi tak mampu dia orang nak buat. Lagi lemah dia. Tanda. Yang ketiga, at-tanazul. Dia panggil tanazul tu turun kepada surah ya. Satu surah. Maka Allah Ta'ala sebut dalam surah, fa'tu bi suratin min mislihi. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi. Dalam ayat kita ni pun apa dia? Fa'tu bi suratin mislihi. Dan dalam ayat 38 yang ayat yang kita baca ni, fa'tu bi suratin mislihi. Buat mari satu surah seumpama dia. Dalam ayat Al-Baqarah, tanda tuan-tuan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi. Di sana ada min mislihi, di sini tidak ada min. Fa'tu bi suratin mislihi. Ini dia panggil 3 cabaran yang Allah Ta'ala cabar kepada puak-puak kafir buat mari Quran. Satu Quran, satu surah, 10 ayat, tak boleh belaka. Masya Allah, tabarakallah. Nak boleh macam mana? Benda tidak boleh buat. Sebab itu Al-Quran ini dinamakan Mu'jizatul Quran. Mu'jizat Al-Quran. Apa makna mu'jizat? Tanda tuan-tuan. Kenapa Al-Quran itu dinamakan mu'jizat? Sebab mu'jizat ni maknanya benda di luar kemampuan manusia untuk menirunya. Fakta jelas. Maklumat jelas. Orang cuba cari maklumat kesalahan Quran, dia akan masuk Islam. Itu bahananya kata orang nak cuba mengorek Al-Quran. Dia tak akan jumpa kelemahan dalam Quran, bahkan dia akan jumpa kelemahan diri dia yang menyebabkan dia kena masuk Islam. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Maka para jemaah sekalian, kita dengan Al-Quran ini tanda. Dalam perbincangan ini kita masuk kepada beberapa tip bagaimana kita nak mencintai Al-Quran supaya hati kita jinak dengan Quran, supaya hati kita rapat dengan Quran, supaya kita rasa kemanisan Al-Quran. Aku nak belajar Quran, aku nak mengaji Quran, aku nak baca Quran, dan aku nak menghayati hidup dengan Al-Quran. 3 sebab. InsyaAllah dengan 3 sebab ini, kalau kita hayati, kita akan jadi ahlul Quran insya-Allah. Yang pertama, tanda. Yang pertama, Nabi SAW telah sebut dalam beberapa hadis yang sahih bahawa Al-Quran ini syafi'. Dia akan menjadi pemberi syafaat, pembela kita di akhirat. Allahu Akbar. Al-Quran ini menjadi pembela kita di akhirat. Jadi kalau kita di akhirat esok bangun terkontang-kanting, siapa yang akan bela kita? Jawab dia. Siapa nak bela kita? Kita kata Al-Quran yang akan menjadi pembela kita di akhirat. Masya Allah, tabarakallah. Kan Nabi kita sebut, bila di akhirat esok Al-Quran bangun, Ya Rabbi mana'tuhu an-naum
Ya Allah, aku yang telah menyekat dia daripada nak tidur, aku suruh dia bangun baca Quran, kan? Maka berilah pertolongan, maka Al-Quran menjadi pembantu kita, peguam kita, pembela kita di akhirat nanti. Kenapa kita tak mau mendekati Al-Quran setelah kita tahu Al-Quran itu pembela? Kita atas dunia ni, kalau kita tahu ada orang bela kita, ada orang support kita, ada orang sokong kita, sanggup belanja makan kita. Ya, kita sanggup menghabiskan duit untuk belanja makan semata-mata nak beri, orang ni beri sokongan kepada kita. Al-Quran yang pertama, syafi' yaumal qiyamah. Sebab yang kedua, kita kena menyayangi Al-Quran sebab betapa banyaknya pahala yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada pembaca Al-Quran. Sebahagian ulama tadabbur dia kata, kita baca Al-Fatihah saja sudah ada 1,200 kebajikan. Sebab apa? Setiap huruf diganda 10. Nabi kata, aku tak kata alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu, lam dua, mim tiga. Maknanya alif lam mim, 30 pahala dapat. Surah Al-Kawthar di antara surah yang terpendek yang kita baca, tak habis napah baca. Inna antanakal Kawthar, 500 kelebihan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi bayangkanlah, kalau kita baca satu juzuk Quran, berapa banyak kita boleh meraih pahala yang Allah Ta'ala sediakan pada kita. Lagi banyak, lagi kaya. Lagi banyak, lagi kaya. Patut kita baca sekejap, tak boleh. Aku nak banyak lagi, nak tambah lagi, nak. Maka itu menyebabkan kita sentiasa tamak, loba, bersemangat untuk baca Quran. Sebab setiap huruf diganda 10. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Ni kita duk main saham ni pun kita rasa kaya dah kan. Oh, bangga dah kita. Tak tidur malam dah kita. Duk cek saham. Naik turun, naik turun. Nampak stabil sikit keadaan, naik. Turun sikit, turun. Mana kata apa? Ini sudah diyakini, tidak ada turun, naik ada. Saham dengan Al-Quran sentiasa menaik, tidak ada istilah turun. Yang ketiga, bagaimana kita nak mencintai, menyayangi Al-Quran? Dengan cara kita bertadabbur, menjiwai bahawa setiap patah, setiap kalimah Al-Quran yang terkandung dalam mushaf itu kalamullah. Kalamullah. Apa makna kalamullah? Iaitulah kata-kata Allah kepada kita. Sama ada Allah Ta'ala nak suruh kita buat sesuatu, atau Allah Ta'ala nak larang kita daripada melakukan sesuatu, atau Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak ceritakan kepada kita kisah-kisah, akhbar-akhbar yang umat yang telah terdahulu untuk menguatkan semangat juang kita, ataupun Allah Ta'ala cerita apa yang akan berlaku kepada kita di akhirat untuk meningkatkan keimanan kita, kepercayaan kita, ketakwaan kita. Maka kita mengatakan setiap patah perkataan itu hendaklah kita tadabbur bahawa ini adalah kata-kata Allah kepada kita. Yang jadi masalah kita hari ini, para jemaah sekalian, kita tak menjiwai, tidak merasai bahawa Quran itu Allah bercakap dengan kita. Maka kata di para ulama, kalau mu nak dengar Allah bercakap dengan kamu, baca Quran, dengar Quran. Kalau kita nak bercakap dengan Allah, salat, doa, itu kita bercakap dengan Allah. Allahu Akbar. Betapa mulianya Ahlul Quran. Kata di para ulama, setiap perkara yang berkait dengan Quran mulia. Setiap perkara yang berkait dengan Quran mulia, Allah Ta'ala hantar malaikat Jibril bawa turun Quran, maka Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar, malam yang paling mulia. Kalau kita menjadi ahlul Quran, hum ahlullahi wa khassatuhu, iaitulah orang yang rapat dengan Allah, orang yang mendapat kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka di sinilah kita mengatakan, berilah masa untuk membaca, mempelajari, mengkaji Al-Quran. Jangan bila ada masa baru nak baca Quran. Terbalik. Kita yang jadi salah hari ini, kita kata kalau ada masa saya baca Quran. La. Kita mesti memperuntukkan masa kita untuk Al-Quran. Paling tidak 1 juzuk 1 hari. Tak mampu, setengah juzuk. Tak mampu lagi, beberapa muka surat. Tak mampu lagi, ini sudah taraf orang yang sudah patut dibawa ke ICU untuk dibaik pulih dia punya jiwa yang begitu lemah. Wal'iyazbillah.
Baiklah para jemaah sekalian, itu kita dengan Quran. Kita pergi kepada ayat 39. Bal kazzabu bima lam yuhitu bi'ilmih walamma ya'tihim ta'wiluh kadzalika kazzaba allazina min qablihim fanzur kaifa kana 'aqibatul zalimin. Bahkan mereka pula terburu-buru mendustakan Al-Quran yang fahaman mereka tidak dapat meliputi segala isi pengetahuannya. Jadi masalah puak-puak menentang Quran ini sebab dia tak baca Quran, tak mengkaji Al-Quran. Kita pula anak-anak orang Islam jauh daripada Quran hari ini walaupun Quran ada di rumah kita. Bersusun dalam almari rumah kita, tapi kalau kita tak masuk dalam ilmu Al-Quran, kita juga kerugian. Puak kafir kenapa dia menentang? Sebab dia tidak menguasai Al-Quran. Dan belum datang pada mereka kenyataan yang menjelaskan kebenaran. Demikianlah juga orang-orang yang sebelum mereka mendustakan kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada mereka. Taurat, Injil, Zabur dan lain-lain. Maka lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang zalim itu. Bagaimana akibat? Yakni berakhir dengan berbagai-bagai bencana yang membinasakan mereka. Ayat yang terakhir dalam CD kita ini, bal kazzabu bil, ayat 40. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Dan di antara mereka ada yang beriman kepada Quran. Maknanya ada di kalangan manusia ni bila dengar, dia terima. Dengar, dia terima. Ada hak kerah kepala langsung. Dan ada yang tidak beriman langsung kepada Al-Quran. Dengar, lawan. Hingga bangga, buat bising. Kacau-kacau pula, mengganggu pula. Dan ingatlah, Tuhanmu lebih mengetahui akan orang-orang yang melakukan kerusakan. Siapa dia buat rusak atas muka bumi ini, Allah Ta'ala tahu. Kerusakan di sini dengan makna mukadzibin, orang yang mendustakan Al-Quran, yang berterusan di atas kekufuran. Wal'iyazu billah. Jadi insyaAllah para jemaah sekalian, kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang bermula daripada ayat 41 surah Yunus. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.